Kebanyakan ubat kemoterapi boleh menyebabkan perasaan mual dan boleh membuatkan seseorang pesakit muntah. Ini adalah disebabkan oleh kesan ubat ini kepada saluran pencernaan dan juga reaksi pesakit kepada bahan kimia kuat yang digunakan di dalam ubat kemoterapi. Keguguran rambut adalah satu lagi kesan sampingan yang boleh berlaku dan ianya boleh berlaku seawal pusingan yang pertama dan biasanya melibatkan keguguran rambut secara penuh. Kesan ini hanya akan kekal semasa tempoh rawatan kemoterapi dan rambut akan tumbuh semula di masa hadapan. Kesan yang lain adalah kekurangan kandungan darah di dalam badan. Dan ini adalah kesan langsung rawatan kemoterapi kepada sel-sel darah disebabkan oleh sel-sel darah ini juga membahagi pada kadar yang agak cepat di dalam badan kita. Bila berlaku kekurangan darah merah, seseorang pesakit boleh menjadi pucat, penat, kerap tidur dan tidak bermaya. Kekurangan darah putih boleh meningkatkan risiko untuk mendapat jangkitan kuman dan kekurangan sel darah pembeku boleh meningkatkan risiko pendarahan. Ada beberapa kesan sampingan yang lain seperti sembelit atau cerit-berit atau kebas jari tangan dengan kaki di mana kesan-kesan ini tidak membahayakan tetapi ada kesan kepada kualiti hidup pesakit yang menjalani rawatan kemoterapi. Risiko mendapat jangkitan kuman adalah antara kesan sampingan yang paling serius. Gejala-gejala yang berkaitan dengan jangkitan kuman adalah seperti demam, rasa menggigil, kuat berpeluh ataupun rasa penat badan yang amat sangat. Ya. Dia berkaitan langsung dengan kekurangan darah putih di dalam badan dan ia adalah suatu situasi yang agak berbahaya di mana pesakit perlu mendapatkan rawatan yang segera di hospital pakar yang berhampiran. Pesakit perlu dirawat dengan ubat penggalak darah putih dan juga ubat antibiotik spektrum luas. Pesakit kemungkinan besar memerlukan pemantauan di ward kecemasan selama beberapa hari. Satu lagi risiko yang juga agak serius adalah kerosakan kepada organ-organ dalaman seperti hati dan juga buah pinggang. Ya. Tetapi kesan ini sangat jarang berlaku, mungkin sekitar 2 atau 3% daripada pesakit yang menerima rawatan kemoterapi. Proses ini adalah satu proses yang agak kronik di mana ia berlaku secara perlahan selama satu jangka masa yang agak lama dan sekiranya dikesan pada peringkat yang awal, ia boleh dipulihkan dengan 100%. Ya. Satu lagi kesan sampingan yang juga sangat jarang tetapi agak serius adalah risiko untuk mendapat kanser yang lain di masa hadapan. Ini adalah disebabkan oleh kesan ubat kemoterapi terhadap sel-sel normal di dalam badan pesakit di mana kerosakan pada sel-sel yang normal ini boleh mewujudkan kanser yang lain di masa hadapan bila pesakit dah sembuh daripada kanser yang ada sekarang. Kanser yang paling umum yang boleh timbul daripada fenomena ini adalah leukemia dan sekiranya dikesan pada peringkat yang awal boleh diubati dengan berkesan. Nasihat yang diberikan kepada pesakit ini dia adalah khusus kepada kesan-kesan sampingan kemoterapi. Contohnya untuk mengurangkan risiko mual dengan muntah, nasihat yang biasa diberikan kepada pesakit adalah jangan makan secara berlebihan pada hari yang sepatutnya menerima rawatan kemoterapi. Juga jangan makan makanan yang berminyak ataupun makanan yang susah dihadam pada hari yang sama sebab itu akan meningkatkan risiko untuk pesakit muntah. Kita juga menggalakkan pesakit untuk minum air dengan banyak dan sekiranya rumah pesakit itu jauh daripada hospital, kita nasihatkan pesakit untuk tinggal bersama saudara mara yang berhampiran ya, dan meneruskan perjalanan yang panjang balik ke rumah selepas beberapa hari. Ubat pencegahan muntah akan diberikan sebelum kemoterapi dan juga dibekalkan kepada pesakit selepas kemoterapi untuk diambil selama 3 hari. So, ubat ini perlu diambil seperti mana yang diarahkan oleh doktor ataupun pegawai farmasi. Untuk keguguran rambut pula, ini adalah satu kesan yang memang tidak dapat dicegah. Jadi nasihat yang kita berikan kepada pesakit yang mengalami keguguran rambut adalah untuk menggunakan rambut palsu ataupun skaf kepala. Pemakaian make-up dengan ukiran bulu kening contohnya dapat membantu untuk mengekalkan ciri-ciri kosmetik pada muka dan juga membantu untuk menjaga keyakinan diri pesakit. Sebenarnya
kesan sampingan ini akan menjadi lebih mudah untuk diuruskan pada pusingan-pusingan yang akan datang. Ini berkait rapat dengan faktor kebiasaan kepada ubat yang diberikan kepada pesakit, dan pesakit juga lebih bersedia untuk menghadapi kesan-kesan sampingan ini.